Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Alfairez Cemurin. Berita utama, satu lagi sejarah baru bakal dilakar oleh anak Sarawak apabila anak Jati Bintulu, Inspektor Kanang Usin, bakal menjadi rakyat negeri ini yang pertama menawan Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Bagi menyemarakkan misi dan impian Kanang, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Abang Openg telah menyumbangkan dana kepadanya sebagai wakil Sarawak dalam pasukan eksplorasi Keluarga Malaysia Everest 2022. Majlis ringkas simbolik pemberian dana serta bendera Sarawak kepada Kanang telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul yang mewakili Premier Sarawak. Sementara itu, Datuk Abdullah memberitahu penglibatan Kanang akan mencipta sejarah sebagai warga Sarawak pertama yang bakal menakluki puncak Gunung Everest. Mewakili Kerajaan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak menyampaikan ucapan syabas dan tahniah kepada mereka atas inisiatif ini, dan beliau mungkin seluruh warga negeri Sarawak mendoakan supaya perjalanan ekspedisi mereka berjalan lancar dan insya-Allah mereka akan sampai di puncak seperti yang diharapkan, dan juga sebab uniknya kumpulan ekspedisi Keluarga Malaysia ini ialah mereka mewakili berbagai etnik dan juga termasuk OKU. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di sebuah hotel di Kuala Lumpur pada Selasa. Datuk Abdullah turut menegaskan kepentingan untuk mengekalkan semangat perpaduan antara satu sama lain dalam kumpulan ekspedisi tersebut yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Sementara itu, Kanang yang bertugas sebagai Vet 69 Komando Polis Diraja Malaysia PDRM menzahirkan kesyukuran kepada Premier Sarawak atas sokongan serta sumbangan terhadapnya. Beliau juga berharap ekspedisi pendakian Gunung Everest ini akan memberi inspirasi kepada golongan belia Sarawak yang lain untuk menyahut cabaran seumpamanya di masa akan datang. Aku ngari ke wakil menua Sarawak, aku ngarap ke nanti aku ulih sampai ke tucung Gunung Everest. Aku harap, aku percaya nembiak bukai, belia-belia bukai pun hari Sarawak mesti ulih sampai ke puncak Gunung Everest. Dalam pada itu, Ketua Delegasi Kumpulan Ekspedisi itu, Azmi Afif Ishak, menjelaskan bahawa misi Keluarga Malaysia Everest 2022 yang akan bermula pada 15 April ini berjaya direalisasikan apabila sekumpulan pendaki berhasrat untuk menaikkan aspirasi perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita nak mendaki ke Gunung Everest tertinggi di dunia yang ada Melayu, Cina, India, ada Sabah, ada Sarawak, ada OKU, ada orang asli Temia dan ada wanita. So inilah terhasilnya Keluarga Malaysia Everest 2022. Terdahulu, Kanang bersama delegasi Kelab Eksplorasi Altitude yang lain telah melakukan kunjungan hormat kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Laporan seterusnya, seramai 200 lagi golongan asnaf menerima sumbangan daripada Ragat Foundation berupa bubur lambuk dan goodies bag yang disempurnakan oleh pengurusi tetap Ragat Foundation, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Program Jelajah Bubur Lambuk sempena program Amal Ramadan Ragat Foundation itu telah diadakan di Masjid Darussadah, Kampung Tabuan Melayu, Kuching pada Selasa. Pada program yang sama, Toh Puan Ragat turut berbesar hati menyempurnakan simbolik memasak dan membungkus bubur lambuk. Sebelum ini, program Amal Ramadan Ragat Foundation turut diadakan di beberapa lokasi, termasuklah di bangunan Majma' Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Kompleks Islam Sarawak dan Pekarangan Tabung Baitul Mal Sarawak, TBS, Cawangan Petrajaya, Medan Hamidah. Dalam perkembangan lain, sebanyak 5 masjid dan 6 surau dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telian menerima geran berjumlah keseluruhan RM43,000 untuk tujuan melaksanakan aktiviti. Geran berjumlah RM5,000 untuk masjid dan RM3,000 untuk surau itu disampaikan sendiri oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine dalam lawatannya selama 2 hari bermula dari Sabtu hingga Ahad ke masjid dan surau terbabit. Pada Ahad, beliau telah menyerahkan geran kepada 2 masjid dan 4 surau dengan lawatan pertamanya ke Surau Darul Babur Jannah, Petanak Hulu Mukah. Seterusnya, beliau menyampaikan geran kepada Surau Darul Iman, Petanak Tengah Mukah.
Semasa penyerahan, Royston sempat berkongsi di mana beliau telah berbincang dan mendapat kerjasama dari ahli Parlimen Mukah untuk menyelaras dan menilai mana-mana permohonan dan kelulusan bagi memastikan tidak terdapat permohonan yang bertindih. Beliau kemudiannya meneruskan penyerahan geran kepada Surau Darul Hilir Petanak Hilir Mukah. Semasa penyerahan itu, beliau memaklumkan kepada jawatankuasa surau itu untuk membuat permohonan kepada Pusat Hikmat Dun Telian sekiranya ada keperluan untuk kerja-kerja baik pulih dan sebagainya. Royston mengakhiri penyerahan geran kepada Masjid Nurul Huda, Kampung Judan dan Surau Nurul Hikmah, Judan Hulu. Selain geran, Royston turut menyumbang buah kurma dan senaskah Al-Quran kepada setiap surau dan masjid. Pada sebelah petang, Royston meluangkan masa menyertai Kelab Belia Petanak bergotong royong memasak bubur lambuk bertempat di Dewan Serbaguna Petanak Mukah. Menurut beliau, penganjuran program itu sangat baik dalam mengajak semua masyarakat pelbagai kaum turut sama bergotong royong untuk memastikan ia berjalan dengan lancar. Pengurusi Kelab Belia Petanak Muhammad Hafiq Ahmad menjelaskan program itu dilaksanakan menerusi kerjasama semua ahli kelab itu tanpa mengira kaum dan agama. Pada hari ini kami mengadakan program pengagihan bubur lambuk yang diadakan secara gotong royong di Dewan Masyarakat Kampung Petanak. Penglibatan penyediaan kali ini membabitkan seluruh belia, ahli kelab belia, semualah termasuk yang beragama, tidak mengira agama, bagi mengisi aktiviti pada bulan Ramadan. Katanya bubur lambuk itu akan diagihkan dari rumah ke rumah oleh ahli-ahli kelab. Seterusnya, keselamatan dan keamanan penduduk terutamanya di kawasan pesisir pantai dan sungai di Sarawak sentiasa menjadi keutamaan kerajaan negeri. Dalam hal ini, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Dr. Sabariah Putit amat berbangga dengan usaha Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN dalam memastikan keselamatan penduduk terutamanya di setiap perairan negeri Sarawak sentiasa dijaga dan dipantau. Dan saya percaya kehadiran kita semua dan saya di sini sebagai dan abadi dari pelbagai agensi ini insya-Allah akan sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik. Itu janji kita. Dan memang hasrat kerajaan negeri dengan pelbagai agensi itu memberi yang terbaik di dunia kalau boleh. Bercakap semasa menghadiri majlis berbuka puasa bersama kaki tangan Sarawak Coast Guard dan Ketua Kaum Kampung Bako pada Selasa, Datuk Dr. Sabariah menambah banyak kemajuan telah dinikmati di Kampung Bako pada masa ini dan beliau berharap semua pihak berganding bahu untuk memajukan kawasan itu menjadi destinasi pelancongan yang selamat dikunjungi. Dalam pada itu, pengarah UKPN Datuk Dr. Chai Kin Chung berkata adalah menjadi tugas pihaknya menjaga kepentingan perairan negeri, keselamatan negara serta sumber asli negara. Tambahnya, UKPN akan turut membantu usaha kerajaan Sarawak dalam setiap urusan bencana seperti banjir, mencari dan menyelamat. Jelasnya lagi, UKPN turut berperanan dalam memastikan suasana di setiap pesisiran Sarawak bersih, selamat dan aman untuk membantu hasrat Premier Sarawak menjadikan Sarawak negeri maju pada 2030. Terdahulu, Datuk Sabariah turut mengadakan lawatan Bord Operasi UKPN bersama pengarah dan Ketua Kaum di Jeti Sungai Bako sebelum memulakan majlis berbuka puasa. Keperkembangan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 245 kes baharu pada Selasa, sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kepada 302,880 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 51 kes kategori 1, 188 kes kategori 2, 4 kes kategori 3 dan 2 kes dalam kategori 4. Kes-kes baharu ini dikesan di 30 daerah di Sarawak seperti tertera. Selain itu, JPBN Sarawak turut melaporkan 4 lagi kes kematian melibatkan 3 wanita dan seorang lelaki berumur dalam lingkungan 61 sehingga 83 tahun di Betong, Sibu Sri Aman dan Sarike. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai diingatkan untuk tidak leka dan terus patuhi SOP. Salam Ramadan dan salam UKAS.